حبيبي تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Jawi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya dapat kita meneruskan pengajian kita bagi mata pelajaran Jawi bagi tajuk tanda bacaan. Okey, murid-murid semua boleh buka muka surat 14 iaitu unit 2 tanda noktah dan koma. Tanda noktah dan koma. Objektif dia yang kita dapat selepas kita mempelajari unit 2 tanda noktah dan koma ini adalah kita dapat mengenal dan menyebut fungsi noktah dan koma. Ini bukan tanda soal Ada kesalahan pada cetakan, gantikan dengan koma. Membaca dan menulis ayat yang mengandungi tanda noktah dan koma. Okey, ni perbetul sikit. Baca dan fahami. Okey. Fungsi tanda baca. Okey, yang pertama, tanda baca yang pertama adalah tanda noktah. Bagi tanda noktah, dia ada tiga fungsi dia. Ni yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Fungsi yang pertama adalah tanda berhenti digunakan pada akhir setiap ayat yang sempurna. Okey. Untuk setiap ayat yang sempurna, kita letakkan di hujung sekali bagi menandakan ayat itu telah tamat ataupun sempurna. Contohnya, hujan turun dengan lebatnya titik. Itulah fungsi dia. Yang kedua adalah tanda singkatan nama jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat. Ialah kita gunakan tanda singkatan. Kalau singkatan itu contohnya, singkatan kita tengok je contohnya, kita letakkan titik. Macam mana? Contohnya, ayah saya seorang pegawai di dia ada titik mim. Pada tu. Yang ni kita sebut sebagai TM. Contoh TM kan, pegawai di TM. Jadi bila diletakkan huruf ta di sini, ini adalah nama syarikat. Nama syarikat. Kalau kita nak memisahkan singkatan bagi nama syarikat ini, TM, kita tak boleh letak ta mim terus. Kita kena letakkan titik TM. titik M. Barulah titik yang ni adalah untuk memisahkan singkatan nama syarikat. Titik ni. Titik yang kedua ini adalah titik pada ayat yang sempurna, pada akhir. Yang ni sama macam ni lah. Ni sama, tapi titik ini adalah untuk memisahkan di antara singkatan. Okey, yang ketiga adalah tanda selepas setiap nombor senarai. Okey, bila kita nak menyenaraikan sesuatu, selepas kita letakkan nombor, kita mesti letakkan titik. Contoh, antara ikan air tawar ialah seperti titik bertindih nombor 1. Titik dulu. Itulah fungsi dia. Kita letak titik dahulu, keli. Nombor 2, titik sepat. Nombor 3, titik puyuh. Okey. Kita kena letakkan titik pada setiap selepas nombor untuk ketika kita menyenaraikan contoh.
Okey. Seterusnya adalah tanda koma. Fungsi tanda koma. Apa tu fungsi tanda koma? Okey, kita lihat dulu. Fungsi yang pertama adalah sebagai tanda memisahkan pembilangan dan pengulangan. Okey. Kalau kita nak memisahkan pembilangan ataupun pengulangan, kita kena letakkan, contohnya letakkan koma. Contohnya 1, 2, 3 dan 4. Kita nak memisahkan benda tu. Okey ya. Kita nak memisahkan bilangan. Contohnya kita nak kira 1, 2, 3, 4. Kita kena meletakkan koma dahulu pada selepas setiap bilangan. 1, 2, 3 tak payah sebab kita nak kira 4. 1, 2, 3 dan 4. Okey. Seterusnya adalah tanda memisahkan kata seruan di hadapan ayat induk. Okey. Contoh. Wah. Okey, ini adalah kata seruan. Ini adalah tanda seruan ataupun tanda seru. Kata seruan berada di depan, kita kena letakkan koma dahulu. Kemudian tanda seruan kita letakkan di belakang. Wah, besarnya kereta abang kamu. Okey. Kita letakkan koma di sini dahulu. Yang ketiga adalah tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Okey, fungsi yang ketiga untuk koma adalah untuk memisahkan unsur kata dan frasa yang berurutan. Contoh, ibu membeli rambutan titik. Titik pula. Ibu membeli rambutan, koma, betik, koma, lansat dan duku di pasar pagi. Okey, apabila kita nak memisahkan kata-kata, contohnya kita nak bagi contoh bagi rambutan yang berturut-turut. Kita nak bagi rambutan, nak bagi betik, nak bagi lansat, kita kena letakkan koma dahulu. Rambutan, betik, lansat dan duku di pasar pagi. Okey. Fungsi koma yang seterusnya, yang keempat adalah sebagai tanda untuk memisahkan baris pantun. Okey. Yang kita tahu pantun itu dia berbaris-baris. Selalunya dia ada dua kerat ataupun 4 kerat. Contoh pantun ni dia ada pantun 4 kerat. Dia ada 4 baris. Bagi kita nak memisahkan baris 1, 2, 3, 4, hujungnya kita letakkan koma. Kita baca ya. Contoh, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Okey, bagi memisahkan baris-baris ini diletakkan, baris-baris pantun ni letakkan koma di setiap baris dan diberhentikan dengan titik ataupun noktah. Yang terakhir adalah fungsi yang terakhir koma ini adalah memisahkan baris-baris dalam alamat surat menyurat. Okey, dalam kita menuliskan alamat dalam surat menyurat, kita nak memisahkan baris. Contoh, guru besar. Kita nak hantarkan pada siapa dia kan? Guru besar. Kita koma dahulu. Lepas tu baris yang kedua pula, Sekolah Kebangsaan Simpang 3. Koma dulu. Lepas tu bawah pula 36000 Teluk Intan. Titik. Okey. Dan kita nak tambah lagi bawah. Teluk Intan kat mana? Kat Perak. 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 Bagi kita titik. Sini kita buat koma. Contoh. Itulah fungsi bagi tanda bacaan koma. Kita dah belajar untuk tanda bacaan noktah dan tanda bacaan koma. Apa fungsi-fungsi tanda baca ini? Jadi kita akan sambung pada fungsi tanda bacaan yang seterusnya pada
pelajaran kita yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.